Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya kita memohon syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba yang bersyukur. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan mengenai sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita telah menyentuh mengenai hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Makkah ke Madinah Munawwarah. Dan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mengislamkan 6 orang pemuda. Ya, 6 orang pemuda di kalangan penduduk Yathrib. Dan 6 orang ini merupakan benih awal atau modal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya dengan 6 orang ini semakin ramai yang memeluk Islam di Madinah. Maka tahun berikutnya pada bulan Haji mereka datang kembali. Dan kemudian Nabi SAW mengutus bersama mereka Mus'ab bin Umair, seorang anak muda juga daripada Makkah. Dan dengan kebijaksanaan dia berdakwah, pada tahun berikutnya datang kembali pada musim haji juga seramai 70 orang lebih. 7, ada yang menyebut sampai 73 orang. Maka kemudian setiap rumah, tidak ada rumah di Madinah melainkan padanya ada seorang Muslim. Semua itu bermula dengan 6 orang tadi. Kemudian mereka yang Islam ini melihat Rasulullah SAW ditindas di Makkah, dakwah baginda tidak berkembang dengan baik, maka mereka mengesyorkan memberikan saranan supaya Nabi SAW berhijrah ke Madinah, dan mereka akan memberikan bantuan, memberikan pertolongan, bahkan mereka akan menjaga keselamatan Nabi SAW sebagaimana mereka menjaga anak dan isteri. Maka kemudian Allah SWT mengizinkan Nabi dan para sahabat untuk berhijrah. Maka para sahabat keluar berhijrah dahulu. Ada yang keluar secara terang-terangan, dan kebanyakan mereka keluar secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga. Abu Bakar As-Siddiq ketika mana berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berhijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar tunggu, kerana Nabi SAW memilih Abu Bakar sebagai peneman baginda. Kemudian Abu Bakar mempersiapkan persediaan untuk 2 orang berhijrah bersama Nabi SAW, sehinggalah tiba pada satu waktu tengah hari yang panas, Nabi SAW tiba-tiba datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan berselubung untuk wajah baginda dan meminta izin untuk masuk dan menyatakan bahawa inilah harinya.
inilah waktunya untuk berhijrah. Kata Aisyah ketika itu melihat Abu Bakar, ayahnya, menangis kegembiraan, dan perang itu mereka akan keluar, dan Abu Bakar dipilih oleh Nabi SAW untuk bersama Nabi SAW dalam perjalanan yang sangat penting, yang besar. Maka kita telah sebut bahawa Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kantin atau di rumah baginda, untuk kemudian mewakilkan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan harta orang-orang Quraisy, yang mana mereka ini menyerahkan harta mereka kepada Nabi SAW sebagai pemegang amanah. Apabila Nabi SAW keluar, Nabi memerintahkan Ali untuk memulangkan kembali harta mereka. Dan kita tahu bagaimana Nabi SAW tidak terus ke utara, baginda lari ke arah selatan, ke Jabal Thawr, dan baginda berada di dalam gua itu selama 3 malam. Dan Al-Quran menceritakan berkenaan hijrah Nabi SAW pada titik ini, ketika mana Abu Bakar melihat, menyebut law anna ahadun nawara tahta qadamaihi la absarana. Wahai Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah kaki mereka, mereka nampak kita ya Rasulullah. Al-Quran di dalam surah At-Taubah menyebut inna tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana fa'anzala Allahu sakinatahu 'alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-'ulya wallahu 'azizun hakim. Jika kalian tidak membantunya, illam tansuruhu faqad nasarallah, jika kalian tidak keluar membantu Nabi, maka sesungguhnya Allah SWT telah membantu Nabi. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain, ketika mana dia dikeluarkan oleh kaum, dihalau keluar oleh kaum, dalam keadaan mereka berdua di dalam gua. Berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bimbang, Allah bersama kita. Dan ayat ini kalau kita buka dalam surah At-Taubah, ayat 40-42, ayat ini sebenarnya membicarakan berkenaan perang Tabuk. Perang Tabuk merupakan perang terakhir Nabi Muhammad SAW, iaitulah pada tahun ke-9 Hijrah. Dan ini merupakan perang yang besar kerana Nabi SAW dan orang kaum muslimin Madinah berhadapan dengan kuasa besar dunia, bahkan nombor 1 atau nombor 2 dunia, iaitulah Rom. Kebiasaannya Nabi SAW apabila keluar, apabila ada satu gerakan ketenteraan, Nabi akan rahsiakan ke mana arah tuju dia. Nabi akan sembunyikan arah tuju dia. Bahkan kadang-kadang Nabi hantar satu rombongan ke tempat ini, sebenarnya Nabi tak pergi ke sini. Ini nak menunjukkan musuh, takut ada mata-mata dan sebagainya. Tetapi berbeza dengan perang Tabuk. Berbeza dengan perang Tabuk, Nabi memberitahu bahawa kita akan keluar berhadapan Rom, dan tempatnya yang di Tabuk, di utara. Di utara Madinah, jaraknya 600 km. Pada musim yang sangat panas. Siapa pernah ke Saudi pada musim yang sangat panas? Tak buka mata tak boleh. Dan musim panas merupakan
musim yang sangat meriah di Madinah sebenarnya. Kalau di Madinah, musim panas adalah musim buah kurma buah. Maka waktu itu orang akan pergi ke ladang-ladang mereka untuk memetik hasil kurma. Kalau kita lihat dalam Riyadhus Shalihin, hadis berkenaan taubat, ada satu hadis yang sangat panjang berkenaan Ka'ab bin Malik, seseorang yang pernah serta dalam perjanjian Aqabah. Dia terlepas dalam menyertai perang kerana bertangguh. Nabi dah kumpulkan tentera, kata boleh lagi, tunggu lagi. Dan sekali Nabi dah balik ke Madinah. Maka Allah SWT menurunkan cerita berkenaan hijrah ni ketika mana tentera dah ramai. Masa itu musim yang panas, lawan pula dengan buruk. Madinah tengah berbuah. Sebelum indah tansuruh, sebelum Allah menceritakan kalau kalian tidak membantu Nabi, Allah mengikuti Allah memberikan semangat pada ayat sebelumnya, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi taqartum ila Allah. Wahai orang-orang beriman, ma lakum idza qila lakum, kenapa kalian apabila dikatakan kepada kamu infiru fi sabilillah, keluarlah berjihad di jalan Allah, taqartum ila Allah, kamu rasa berat badan kamu ke bumi. Tak ada graviti yang lain yang menarik kamu ke bumi, berat untuk keluar berjihad. Kemudian barulah Allah SWT membawakan, jika kalian tidak membantu Nabi, sesungguhnya Allah telah membantu Nabi SAW ketika mana dia dalam keadaan dua orang. Nabi bersama Abu Bakar. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis berkenaan seorang pembunuh bahan namanya Suraqah bin Malik bin Ju'tham. Bagaimana dia menyebut bahawa datang berita bahawa siapa yang dapat tangkap Muhammad dan Abu Bakar, maka baginya setiap seorang 100 ekor unta. Dia dapat tangkap dua, hidup atau mati, 200 ekor unta. Kalau seekor unta 6,000 hari, contoh darah berapa banyak. Maka bila dia dapat khabar itu, datang seorang pula daripada kaum dia, kata, aku nampak tadi kat tepi laut ada dua orang lalu berpakaian hitam. Masih dua orang, Muhammad dan Abu Bakar. Suraqah ni dia tamak. Dia kata, bukan orang lain. Kau pergi ke tempat siap jumpa dia. Kemudian dia lari pergi rumah dia, belakang rumah dia ambil dia punya senjata, dia siapkan kuda dia pecut pergi tempat tu. Maka kemudian, dan betul dia jumpa, dan dia pecut selaju kuda dia sehinggalah sampai dekat dengan Nabi SAW. Tiba-tiba kaki kuda dia terpencok. Bagi orang Arab jahiliah dia ada petanda tak baik. Orang Melayu kita pun ada juga dulu kan. Dia tengok ini tak, dia ambil biji panah, busur panah tu dia goncang-goncang dan dikeluarkan salah satu dia panggil azlam. Dia panggil apa, tilik nasib macam keluar. Kalau keluar yang tu tak elok. Dan dia buat kali tahu memang orang dia yang tak suka, dia kata. Tapi dia tak putus asa, ni 200 ekor unta dia dapat. Kemudian
dia paksa juga jalan dia pucuk lagi, kemudian jatuh lagi. Kemudian dia kata, hatta idza sami'tu qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa la yaltafit wa Abu Bakar yaksiru al-iltifat. Sampai dekatlah dengan Nabi tu, dia dengar bacaan Quran yang Nabi baca ketika itu, dan Nabi tak pandang belakang, melainkan Abu Bakar yang menoleh ke belakang. Dan ketika itu dia punya kaki kuda tu masuk lagi, terpecuk di dalam padang pasir tu, sampai apa nama, hatta balagha rukbatain, sampai dekat dia punya lutut dalam masuk. Kemudian dia kata, dia ambil azab, dia ambil busa panah dia telik nasi lagi, memang keluar benda yang tak suka, keluar benda yang nasib yang tak baik lah. Sampai dia kata, dia tengok dekat langit ada keluar asap. Kemudian dia keluarkan musuh panah dia tilik lagi nasihat, dia kata keluar benda yang sama juga. Kemudian akhirnya dia surrender, dan dia kata kalau macam ni dia kata memang tak boleh lah apa kata. Kemudian Nabi dan Abu Bakar di hadapan berhenti, dan dia menyebut bahawa kamu berikan hadiah yang besar untuk tangkap, tapi tak berjaya lah kalau macam ni kan. Kemudian aku tidak meneruskan niat aku. Kemudian Nabi SAW tidak minta apa-apa, melainkan Nabi kata akhfi anna, sembunyikan berita tentang kami. Kemudian kata Suraqah, dia kata aku minta tuliskan satu surat keamanan untuk aku, takut apa-apa jadi dia boleh pakai ni lah. Maka ditulis oleh Amir bin Fuhairah, Rasuluhan Abu Bakar. Dan ini bentuk bantuan Allah SWT. Kalau kalian ketika Allah SWT ketika di perang Tabuk itu, kalau kamu tidak peluang bantu Nabi, Allah dah keluar, Allah membantu Nabi. Inna tansuruhu faqad nasarallah. Allah dah bantu Nabi. Kalau jumlah 10,000 kita nak keluar bantu Nabi, Allah telah membantu Nabi. Ketika mana dalam peristiwa dengan pembunuh upahan itu, bahkan Allah SWT jadikan telik nasib dia pun tak ada, keluar asap dan sebagainya. Maka kemudian Rasulullah SAW apabila tiba di Kuba, kita tahu Nabi SAW bila sampai di Madinah, Nabi berhenti di Kuba, dan Nabi berada di Kuba selama 4 hari. Dan Zubair bin Awwam telah berada di sana, dan Zubair ini merupakan menantu Abu Bakar, dan bila sampai di sana dia memberikan baju baru kepada Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian penduduk Madinah mereka telah menanti-nanti. Mereka dapat tahu bahawa Nabi SAW ingin dah keluar daripada Mekah, dan tak tahu bila akan sampai. Maka mereka menanti di Madinah. Mereka keluar ke kawasan Harrah itu, tanah hitam. Madinah tu kalau kita pergi ke airport tu ada tanah hitam, tanah volcano. Nabi kata Al-Madinah tu haram baina labatayha wa maharatan. Madinah ni tanah haram di antara, merupakan tanah haram di antara dua tanah hitam, dan di antara Bukit Ain dan Bukit Tawar. Maka mereka sampai keluar ke Madinah, mereka nak tunggu. Sehinggalah Yahudi yang nampak, Yahudi dia ada kubu-kubu dekat kawasan mana ada atam, kubu-kubu tinggi lah.
dia kata Yahudi ni yang kena buat. Dia kata, ya ma'asyar al-Arab, hadha jaddukum alladhi tantazirun. Wahai orang Arab, ini datuk kamu yang kamu tunggu-tunggukan. Soalan dia, orang Yahudi tahu Nabi. Dia tak kenal Nabi ni, Nabi first time datang tu, tapi dia dah tahu. Dari jauh dia tahu ni orang yang kamu tunggu. Dan betul tuan Allah SWT sebut alladzi atainahu alkitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq wa hum ya'lamun. Orang-orang yang diberikan kitab itu mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Dalam kitab mereka tertulis sifat dan ciri-ciri Nabi SAW. Maka dia jauh dia tahu ini Nabi yang ditunggu-tunggu. Maknanya Nabi SAW sampai di Madinah, yang cam dulu adalah Yahudi. Bahkan bila dah sampai dekat tu, orang tak tahu mana satu Nabi, mana satu orang Mekah, tak kenal. Dua-dua tak cakap lagi dah tu. Kemudian bila panas matahari kena pada muka Nabi SAW, Abu Bakar bangkit dan Abu Bakar tutup wajah Nabi, cover wajah Nabi daripada panas matahari. Dan barulah tahu inilah Nabi. Orang Arab tak tahu, Yahudi tu. Kemudian pengajaran yang kita dapat ambil daripada peristiwa ini, tuan-tuan, peristiwa hijrah Nabi SAW yang pertama, hijrah merupakan peristiwa yang besar, yang paling utama dalam sejarah kaum muslimin, sehingga diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai permulaan kalender hijrah itu. Kalender bagi orang Islam, kalender hijrah. Dan hijrah ini merupakan perkara yang telah diketahui oleh Nabi SAW bermula dari awal Nabi mendapat wahyu lagi. Ketika mana Nabi SAW apabila telah mendapat wahyu, Nabi ketakutan. Khadijah bawa Nabi SAW berjumpa dengan seorang rahib, saudara dari Warqah bin Nawfal. Dia kata, laitani hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Harap-harap aku dapat hidup lagi sampai waktu kau dihalau keluar oleh kaum. Maka Nabi SAW terkejut dan Nabi kata, amukhrijiyahu, adakah aku akan dihalau keluar? Kata Warqah, dia kata, na'am, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa 'urdi. Tidak ada seorang lelaki yang membawa mesej ataupun yang membawa seumpama kau, melainkan mereka akan dimusuhi oleh kau. Kemudian untuk akhirnya sebelum kita tutup, hijrah Nabi SAW merupakan perintah dari Allah SWT, waktunya dan tempatnya. Waktunya Nabi SAW tak boleh keluar melainkan diizinkan oleh Allah SWT, dan tempat Nabi SAW telah bermimpi sebelum itu. Ra'aitu fil manam anni wahadan min Makkah ila ardi bihadah. Aku telah bermimpi, aku keluar dari Makkah dan aku pergi ke tempat yang banyak taman dan kebun-kebun kurma. Dan awalnya Nabi SAW ingatkan itu adalah Yamamah, tetapi rupanya yang tidak. Kemudian banyak lagi yang kita boleh sentuh, insyaAllah pada pertemuan akan datang, dengan kelebihan Abu Bakar itu, kelebihan Ali, dan dengan ayat yang surah Taubah, insyaAllah. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.